Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Isu tentang Menara KL belum selesai. Malah menjadi semakin panas, semakin hangat dan semakin menjadi-jadi. Semakin besar nampaknya kes ini. Sampai kali ini saman menyaman pula. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih sarange. I love you all. I love you all. Terima kasih kerana semua sudah tekan butang subscribe. Bagi yang belum, saya mohon tekanlah butang subscribe, like, share dan komen. Sebab bermula tahun ini kita akan beri beberapa banyak souvenir goodies seperti jam, topi, t-shirt, keychain, stiker. Banyak lagi kepada semua yang member yang bertuah. Kerana itu tekan butang subscribe dan join member. Subscribe itu percuma, join member pula dapat banyak kelebihan. Kerana itu bantu saya untuk menjadi channel yang besar supaya kita boleh jadi suara yang cukup kuat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya Anwar Musa menyaman Razlan Rafi berkenaan dengan isu Menara Kuala Lumpur. Anwar Musa arah peguam untuk saman Razlan Rafi. Anwar Musa pada hari ini telah mengarahkan peguamnya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO iaitu Muhammad Razlan Rafi atas dakwaan telah memfitnahnya dalam isu penjualan Menara Kuala Lumpur. Bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia tersebut itu juga telah mengarahkan tindakan yang sama terhadap bekas aktivis mahasiswa iaitu Adrian Lim Chi En dan bekas wartawan K. Pragalad Kumar. Katanya, dia tiada pilihan lain susulan pelbagai kenyataan yang mengelirukan sejak tercetus polemik berhubung Menara Kuala Lumpur yang kononnya dijual senyap-senyap oleh Telekom Malaysia atau TM. Lebih buruk lagi, terdapat beberapa posting yang tanpa segan silu telah membuat fitnah yang menjejaskan imej dan reputasi serta memberi kesan mendalam kepada beberapa pihak termasuk diri saya sendiri, katanya dalam kenyataan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada 30 Disember yang lalu, pengurusan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd MKLSB Hydro Shop Sdn Bhd juga berkata tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menyebarkan maklumat palsu ataupun fitnah. Hydro Shopee menegaskan semua urus niaga berkaitan MKLSB dilakukan mengikut undang-undang serta dan melalui usaha-usaha yang wajar. Menulis di media sosial, Anwar juga berkata pihaknya juga sedang cuba untuk mengenal pasti pihak yang membuat dakwaan di media sosial tanpa menggunakan identiti sebenar. Setiap perkara-perkara yang berbangkit terutamanya yang melibatkan kepentingan rakyat dan negara perlulah disiasat dengan teliti oleh pihak berwajib, katanya. Tambahnya lagi, semua pihak perlu untuk memberi kerjasama serta tidak mengganggu penyiasatan dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu, katanya. Pada minggu yang lalu, langkah TM menjual saham MKLSB iaitu anak syarikat yang amat menguntungkan telah dibangkitkan di media sosial antaranya kerana pembelinya yang kurang dikenali. TM telah menjelaskan mereka mahu menumpukan kepada perkhidmatan telekomunikasi sebagai perniagaan teras mereka. Anwar sebagai menteri bertanggungjawab pada sebelum ini berkata dia tiada kena-mengena dengan pemindahan saham itu kepada syarikat tersenarai awam. Kerana syarikat tersenarai awam itu tidak memerlukan kebenaran menteri untuk berbuat demikian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Perhimpunan Agung UMNO semakin menghampiri, semakin panas, semakin membuatkan ramai mulai semakin tak sabar. Apa yang bakal berlaku di dalam kepimpinan UMNO selepas ini? Apa yang dibahas, apa yang bertanding dan sebagainya, persoalan-persoalan yang semakin menjadi tanda tanya yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share.
saya ingin ucapkan selamat tahun baru. Dan bagi yang belum, mohon tolong saya untuk tekan butang subscribe supaya kita jadi channel yang cukup besar, boleh sampai kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dan juga jika anda ingin menjadi member dalam channel ini, saya alu-alukan, sila tekan butang join member, kerana kita akan mulai memberikan giveaway daripada channel ini. Contohnya jam, baju t-shirt dan stiker, macam-macam lagi lah daripada The Twin TV. Tuan-tuan dan puan-puan, PAU akan hanya bahas ucapan dasar Presiden. Perhimpunan Agung UMNO atau dikenali sebagai PAU yang akan diadakan pada 13 dan 14 Januari ini menyaksikan perwakilan hanya membahaskan satu usul sahaja, iaitu ucapan dasar Presiden Parti. Ini berbeza dengan amalan biasa UMNO, dengan perwakilan akan mencadangkan dan membahaskan beberapa perkara lain berkaitan negara, seperti ekonomi dan pendidikan. Setiausaha Agung UMNO, iaitu Ahmad Maslan, berkata, ini kerana parti itu tidak memegang banyak portfolio di dalam kerajaan sekarang. Dan dengan itu, menteri-menteri berkaitan tidak dapat menjawab isu yang dibangkitkan di dalam PAU. Katanya, ya, sebelum ini kita ada ucapan dasar Presiden, usul pendidikan, usul agama, dan usul ekonomi. Itu kalau kita ada 3 hari bolehlah, katanya. Tapi kita ada 2 hari dan kita bukan kerajaan sepenuhnya, tapi kita kerajaan perpaduan, katanya. Tambahnya lagi, dulu diadakan usul-usul itu kerana menteri berkaitan daripada UMNO dan boleh menjawab. Tetapi sekarang, kalau usul ekonomi, kita tidak ada menteri ekonomi yang berkaitan, katanya. Tambahnya lagi, jadi sukar untuk menteri-menteri yang berkaitan bagi pihak kerajaan untuk jawab di pentas parti. Kerana contoh kos sara hidup, contohnya bukan menteri UMNO, walaupun itu tajuk popular bila PAU, katanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, makna kata kita akan melihat satu sejarah baru di dalam PAU. Di dalam PAU apabila tidak ada banyak ucapan dasar. Tambah Ahmad Maslan lagi, sebab itu kita tumpu ucapan dasar Presiden saja. Tapi ucapan dasar Presiden itu tentu akan menyentuh perkara-perkara berkaitan juga, iaitu pendidikan, agama, politik, antarabangsa. Biasanya beliau akan menyentuh perkara itu, katanya pada satu sidang media pada hari ini. Bagaimanapun Ahmad Maslan berkata, ucapan dasar Presiden UMNO, iaitu Ahmad Zahid Hamidi ini akan merangkumi semua aspek berkaitan untuk dibincangkan. Ditanya jika UMNO akan menjemput semua parti yang menjadi sekutunya di dalam kerajaan untuk menghadiri perhimpunan itu, Ahmad menjelaskan perkara itu akan diputuskan oleh Majlis Tertinggi UMNO semasa mesyuarat bulanannya pada Khamis ini 5 Januari. Pada kebiasaannya, UMNO akan menjemput organisasi yang mesra parti itu untuk menghadiri perhimpunan agung tahunannya. Jika ini diteruskan pada mesyuarat akan datang, ia mungkin akan menyaksikan beberapa pihak membuat penampilan di Perhimpunan Agung UMNO buat kali pertamanya dalam sejarahnya, termasuk daripada DAP yang pernah menjadi musuh ketat UMNO. Sementara itu, Ahmad turut mempertahankan keputusan kepimpinan UMNO untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan selepas pilihan raya umum baru-baru ini. Walaupun keputusan Perhimpunan Agung UMNO sebelum ini menentang sebarang kerjasama dengan Anwar Ibrahim dan DAP. Ahmad berkata keputusan itu dibuat oleh Majlis Tertinggi UMNO selaras dengan perlembagaan parti. PAU kita membuat keputusan oleh MKT dan MKT telah membuat keputusan untuk bersama kerajaan perpaduan, katanya. Dalam kaedah perjalanan UMNO ini, bila tidak ada PAU pada ketika kita membuat keputusan dasar yang besar diserahkan kepada MKT, katanya. Dan MKT pada saat penting itu buat keputusan untuk bersama kerajaan perpaduan. Jadi apa dibuat UMNO adalah selaras garis panduan perlembagaan kita. Jika tidak ada PAU dan kita ingat buat keputusan dasar berlainan, hendaklah diputuskan oleh mesyuarat MKT, katanya lagi. Dejun Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.